Seterusnya, dijemput Muhammad Saifuddin bin Ali dari SK Syed Othman, Miri Sarawak untuk membentangkan kajian bertajuk Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Murid Tahun 6 berdasarkan model khatam Al-Quran dan model tasmik JQAF, satu kajian di Sekolah Kebangsaan Syed Othman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Muhammad Saifuddin bin Ali, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Syed Osman, Miri Sarawak. Dan hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Murid Tahun 6 berdasarkan model khatam Al-Quran dan model tasmik Jacob, satu kajian di Sekolah Kebangsaan Syed Osman, Miri Sarawak. Baiklah, tuan-puan yang dihormati sekalian, di dalam kajian saya merangkumi perkara seperti berikut, iaitu dimulakan dengan pengenalan, objektif kajian, kumpulan sasaran, metodologi kajian, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, kajian tindakan susulan, refleksi keseluruhan kajian dan saya sertakan rujukan. Baiklah, kita mulakan dengan abstrak. Sudah tentu, abstrak adalah merupakan satu perkara penting untuk menerangkan keseluruhan berkenaan dengan kajian yang kita buat. Di mana kajian ini memfokuskan tentang ibadah membaca Al-Quran yang merupakan satu perkara yang amat penting sekali, yang sangat dituntut oleh agama Islam. Jadi kajian ini dilakukan di Sekolah Kebangsaan Syed Osman, berfokuskan seramai 27 orang responden untuk mengkaji serta mendapatkan analisis berkenaan dengan tahap penguasaan murid di dalam bacaan Al-Quran. Okey, sedikit pengenalan, pengajaran dan pembelajaran Al-Quran di sekolah rendah telah dilaksanakan oleh KPM melalui model khatam Al-Quran dan model tasmik dalam program JECOF sejak dari tahun 2005 sehinggalah sekarang. Jadi ringkasnya, pelbagai program, kaedah dan teknik telah dilaksanakan untuk murid-murid menguasai bacaan Al-Quran, dan kajian ini dijalankan untuk mengukur sejauh mana tahap penguasaan Al-Quran murid-murid khususnya tahun 6 di sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Syed Osman, di dalam memenuhi matlamat kurikulum yang disasarkan. Baik, kajian ini merangkumi 4 objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pengajaran Al-Quran. Yang ketiga, menilai kaedah itu sendiri. Menilai kaedah, proses penilaian dan bimbingan murid terhadap pelaksanaan pengajaran Al-Quran. Dan yang keempat, menilai tahap penguasaan bacaan Al-Quran murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Syed Osman dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Seperti mana yang saya sebutkan kepada tuan-puan, kumpulan sasaran di dalam kajian yang saya lakukan ini adalah tersasar ataupun terarah kepada 27 orang murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Syed Osman dengan menggunakan persempelan mudah. Sampel lah maksud dia. Nak sebut pun susah, persempelan.
sampel lah, persempelan mudah yang terdiri daripada murid lelaki, murid perempuan yang mempunyai pelbagai latar belakang keluarga dan aras pemikiran yang berbeza-beza. Jadi sampel ini telah ditentukan daripada populasi murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Syed Osman. Ya. Jadi kajian ini menumpukan kepada tahap penguasaan bacaan Al-Quran hasil daripada pengajaran dan pembelajaran khatam Al-Quran dan model tasmid Jacob. Okey. Metodologi kajian. Kajian ini bermetodkan yang mana pengkaji memilih reka bentuk kajian yang berbentuk kuantitatif di mana data dikutip merangkumi maklumat statistik yang digunakan secara kuantitatif. Ringkasnya, kajian ini dijalankan bagi mengkaji tahap penguasaan bacaan Al-Quran murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Syed Osman dan penilaiannya melibatkan soal selidik serta mengambil kira data rekod pembelajaran tasmid murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Syed Osman. Jadi inilah pelaksanaan kajian yang saya buat. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian dapat melihat demografi di dalam carta yang saya telah buat ini, di mana lelaki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Dan murid yang mengambil kelas tambahan Al-Quran iaitu kelas asas Fardu Ain sebanyak 26 orang dan murid yang mengambil kelas Al-Quran di luar sekolah hanya seorang. Hanya seorang. Okey, ini adalah carta demografi peratusan mengikut jantina. Kemudian, Rajah 2 ini menunjukkan carta demografi peratusan kelas tambahan Al-Quran yang saya sebutkan tadi, 26.1. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini merupakan dapatan soal selidik tahap penilaian konteks di mana terdapat beberapa jadual yang saya kemukakan. Yang pertama, kalau tuan-tuan lihat di jadual 5 itu adalah bilangan kekerapan dan peratusan tahap kerelevanan maklumat matlamat dan hasil pembelajaran Al-Quran. Kita boleh tengok pada jadual itu. Jadual 6 itu bilangan kekerapan dan peratusan tahap pelaksanaan pembelajaran Al-Quran. Okey. Seterusnya penilaian input. Jadual 7, jadual 8 dan jadual 9. Kemudian tahap penilaian proses pada jadual 10, jadual 11 dan jadual 12. Okey. Pada jadual ke-13 dan ke-14 saya letakkan di sana tahap penilaian produk. Di mana ada beberapa item yang diambil kira, fokus pada jadual 13 dan jadual 14. Okey. Baik. Jadi berdasarkan kaedah pelaksanaan yang saya lakukan tadi, ada sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dapatan kajian yang saya perolehi. Yang pertama, dapatan kajian berdasarkan penilaian konteks terhadap tahap relevan matlamat dan hasil pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, penilaian konteks terhadap pelaksanaan pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga, berdasarkan penilaian input. Yang keempat, dapatan menunjukkan penilaian input terhadap kemudahan. Seterusnya, penilaian input terhadap pelaksanaan. Seterusnya, penilaian input terhadap sistem. Seterusnya, penilaian proses terhadap pendekatan. Pendekatan ini terbahagi kepada pelbagai lah. Dari segi strateginya, kaedahnya, tekniknya dan sebagainya. Seterusnya, berdasarkan penilaian proses terhadap bimbingan. Menunjukkan penilaian produk dan menunjukkan penilaian konteks, proses dan produk terhadap tahap-tahap penguasaan. Okey.
Maka cadangan tindakan susulan yang boleh dibuat terbahagi kepada 4 lah. Yang pertama dari segi penilaian konteks, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Quran. Pihak Jabatan Pelajaran boleh mengadakan kerjasama dengan sekolah agama rakyat, sekolah kafar dan sebagainya. Itu dari segi penilaian konteks. Dari segi penilaian input, boleh melakukan pemerkasaan dari aspek kecukupan guru. Kerana kadang-kadang murid kita ni, guru kita ni kurang, dia guru agama kurang, jadi agak sukarlah untuk kita laksanakan secara tuntas. Begitu juga dari segi penilaian proses dan penilaian produk. Ini adalah cadangan tindakan susulan yang boleh dibuat selepas ini. Jadi secara keseluruhannya kajian ini dibuat untuk memperkasakan lagi program pendidikan Islam. Sudah pastilah bila sebut tentang pelajaran Al-Quran dan Fardhu Ain ini, dia berfokuskan kepada Jabatan Pendidikan Islam di bawah Kementerian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi seperti mana yang kita tahu, kita perlukan satu pengorbanan yang besar untuk kita laksanakan program JKOF ini supaya dia dapat terlaksana dengan baik. Dan ini antara rujukan yang saya kutip dari kajian saya, saya ambil untuk melaksanakan kajian saya. Okey, ini antaranya lah. Yang pertama, Bahasa Abu Bakar. Kemudian bahagian perancangan dan penyelidikan pendidikan, KPM, daripada JAPIM, dan juga buku daripada Muhammad Mukri Abdullah, iaitu Kaedah Iqra' dalam asuhan tilawah Al-Quran. Okey, saya rasa sekadar itu saja pembentangan saya pada kali ini, dan saya doakan mudah-mudahan mendapat manfaat dan kebaikan daripada kajian tindakan yang telah saya sediakan. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Saifuddin bin Ali atas pembentangan sebentar tadi. Terdapat sesi soal jawab selama 5 minit selepas setiap pembentangan. Soalan boleh diajukan melalui chat box YouTube. Wave Beats Music.